Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman bertemu rakan tugas Naila Huda. Seperti biasa 7.30 pagi ini kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini di astroawni.com dalam dan juga luar negara mengenai COVID-19 dan juga beberapa berita lain yang perlu anda tahu kerana 7.30 ini kita ada cerita-cerita best yang mana yang pertamanya adalah mengenai COVID-19 sudah semestinya dan yang keduanya adalah berkisahkan mengenai politik di Johor dan juga di Kedah. Jadi anda jangan ke mana-mana kerana kita akan mulakan dengan statistik COVID-19 itu iaitu angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dengan 6,000 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu dengan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melepasi 301,000 hari ini. Dan menurut statistik daripada Johns Hopkins University, 3 negara kini melepasi angka 30,000. Amerika Syarikat kekal sebagai negara merekodkan kematian tertinggi dan melepasi 85,000 kes. UK, Itali berada di kedudukan kedua dan juga ketiga dengan masing-masing mencatatkan 33,000 dan 31,000 kes. Manakala negara keempat dan juga kelima adalah Perancis dan juga Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 27,000 kes. Negara lain masih merekodkan angka maut COVID-19 di bawah 14,000. Itu adalah berkaitan dengan angka korban seluruh dunia, Nala. Sementara itu, data dari Johns Hopkins University juga menunjukkan pertambahan 90,000 kes positif COVID-19 di seluruh dunia dan jumlah keseluruhan kes kini melepasi 4.41 juta kes. Dan kalau kita lihat, Amerika Syarikat masih lagi satu-satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta, iaitu dengan jumlah kumulatif adalah 1.41 juta. Dan 4 negara kini mempunyai angka jangkitan melebihi 200,000, iaitu Rusia, UK, Sepanyol dan Itali. Manakala 5 negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 iaitu Brazil, Perancis, Jerman, Turki dan Iran. Negara lain masih mempunyai angka positif COVID-19 di bawah 85,000. Namun jumlah pesakit yang sembuh seluruh dunia pula meningkat kepada 1.57 juta kes dan setakat ini 188 buah negara mempunyai kes pandemik tersebut. Ya, betul tu. Kalau kita lihat di Johns Hopkins University punya data ni dan kita lihat sebenarnya kes-kes jangkitan walaupun sekarang ini kita dapat laporan banyak mengenai negara-negara mula melonggarkan sekatan terutama sekali di Eropah, tapi ada juga negara seperti Rusia yang baru ketika ini sedang sedang memuncak. Kes ini sedang memuncak membuatkan Rusia sekarang ini berada di tangga kedua kes jangkitan COVID-19 di belakang Amerika. Sebab kalau kita lihat dia macam lambat, delay punya jangkitan berlaku di Rusia dan itulah yang terjadi apabila penyakit COVID-19 ini mula melanda kerana seperti yang WHO katakan terdapat negara-negara yang telah pun melepasi puncak jangkitan, ada negara yang baru saja sedang mencapai puncak, ada negara yang kadar jangkitannya lambat, ada negara yang kadar kematiannya tinggi tetapi kadar jangkitannya lambat dan vice versa. Itulah yang berlaku akibat COVID-19 ini. Malah WHO sendiri katakan bahawa COVID-19 ini kemungkinan besar tidak akan hilang. Sama macam penyakit-penyakit seperti HIV dan sebagainya. Tidak akan hilang dan kita terpaksa hidup dengan virus ini kemungkinan 1 ataupun 5 tahun dan mungkin selama-lamanya. Dan tiada siapa yang tahu mengenai perkara ini. Tambah dengan vaksin kita masih lagi belum temui. Betul. Dan begitulah kehidupan kita. Selepas ini dunia akan berubah, normal baharu akan berlaku mulai daripada sekarang, sebelum ini dan juga seterusnya. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada statistik COVID-19 di Malaysia sendiri iaitu kalau semalam ada 40 kes baru COVID-19 dilaporkan dengan 31 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara. Namun tiada kes import dilaporkan semalam. Dan pada masa sama, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Hisham kata 70 kes positif COVID-19 telah pun pulih dan dibenarkan discharge semalam. Kita dengar apa kata dia. Sehingga 14 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 31 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga tiada kes import yang dilaporkan hari ini. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,819 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,350 kes. 1,356 kes. Sehingga kini seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah kes tersebut, 4 memerlukan bantuan pernafasan.
Baik, jika anda pernah mengikuti perkembangan COVID-19 Malaysia, pastinya anda mendengar Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menggunakan terma R0 ataupun cara ejaannya adalah R0. Dan kalau ada yang kurang jelas, apa maksudnya adalah RO ataupun R0 ini adalah merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak dalam masyarakat. Ini merujuk kepada keberjangkitan, iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh kes dalam wabak tersebut. Dan contohnya, jika nilai R adalah 4, ini bermakna bahawa setiap seorang kes positif jangkitan virus boleh menyebarkan penyakit ini kepada 4 orang yang lain. Dan apabila wabak merebak, nilai R pada selamasa T1, T2, T3 dan seterusnya boleh menurun sekiranya langkah-langkah pencegahan yang tepat dijalankan secara berterusan di dalam kalangan masyarakat. Begitu juga nilai ini boleh menaik semula sekiranya masyarakat alpa dan langkah pencegahan tidak diendahkan. Menurunkan nilai R ke kurang daripada 1 secara berterusan akan membantu mengakhiri sesuatu wabak di sesebuah negara. Itulah yang anda lihat di graf ini. Baiklah. Kalau semalam ada satu lagi perkembangan, kita tahu sekarang ini apabila ekonomi mula dibuka, terdapat kluster-kluster baru dan kluster-kluster baru ini bukanlah merujuk kepada tidak pematuhan SOP itu tidak dilakukan, tetapi sebenarnya saringan ujian COVID-19 ini telah dilakukan dengan lebih awal dan sekarang baru kita dapat keputusannya, iaitu semalam ada satu lagi kes kluster baru dikenal pasti melibatkan madrasah di Solok Duku, Masjid Tanah Melaka. Kita dengar apa kata Datuk Dr. Nur Hisham. Kluster madrasah di Solok Duku telah dikenal pasti sebagai kluster terbaru berkaitan dengan madrasah dan sekolah tahfiz. Setakat ini, seramai 107 pelajar, guru dan ahli keluarga telah disaring di mana 2 kes positif COVID-19 di kalangan 35 orang pelajar, tiada kes positif di kalangan 10 guru dan kaki tangan madrasah, 2 kes positif COVID-19 di kalangan 62 ahli keluarga, guru, kaki tangan dan pelajar. Sebenarnya saya nak kongsikan Solok Duku Masjid Tanah ini sebenarnya merupakan kampung saya sendiri, belah mak saya. Jadi ini saya membuatkan Nailah tak boleh balik kampung lah. So saya kira sekatan balik kampung tu adalah satu langkah yang amat baik, dan juga pesanan saya buat saudara-saudara yang sedang menonton mungkin ini adalah pesanan, walaupun ada kelonggaran untuk menyambut hari raya untuk menziarahi pada hari pertama, maksimumnya adalah 20 orang, namun melihat kepada situasi sekitar, kalau adalah dengar ada kluster, ada kes-kes positif dalam kawasan sekitar itu, berwaspadalah, ambillah langkah sendiri, fikir-fikirlah sendiri dan mungkin kurangkan jumlah orang dalam rumah itu kalaupun nak beraya. Baik, apa berita seterusnya, Hafizi? Okey, cerita seterusnya adalah sebanyak 539 daripada 635 orang dalam kalangan pelajar, guru dan juga kaki tangan madrasah dan tahfiz atau 84.9% yang dikesan positif COVID-19 tidak mempunyai gejala saluran pernafasan. Ini yang kita takut sebenarnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia boleh mengakibatkan penularan yang lebih meluas dalam kalangan ahli keluarga mereka dan masyarakat setempat sekiranya langkah pencegahan tidak diambil. Apa itu langkah pencegahan tidak diambil? Contohnya, apabila anda daripada suatu kawasan balik ke kawasan yang lain, tolonglah kuarantinkan diri anda daripada bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Amalkan jarak 1 meter, sentiasa amalkan kebersihan diri. Kerana COVID-19 ini adalah musuh yang kita tak nampak. Kita tak tahu pun dia ada sebelah kita ke, dia ada di tombol pintu ke, meja makan, laptop dan sebagainya. Memang ini bahaya. Ini adalah satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Jadi kita dengar apa kata beliau. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan telah membangunkan beberapa saranan berikut seperti pelan tindakan, iaitu yang pertama, pelajar madrasah dan sekolah tahfiz yang sudah pulang ke rumah ibu bapa atau penjaga dimohon menghubungi pejabat kesihatan daerah, klinik kesihatan ataupun hospital saringan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdekatan untuk menjalani pensampelan dan ujian COVID-19. Yang kedua, pelajar yang belum pulang diminta supaya kekal berada di madrasah atau pusat tahfiz serta menghubungi pejabat kesihatan daerah atau klinik kesihatan saringan terdekat agar dapat dijalankan aktiviti pensampelan dan ujian. Yang ketiga, kerjasama daripada tuan punya ataupun pihak pengurusan madrasah dan sekolah tahfiz
juga dialukan untuk menghubungi PKD yang terdekat untuk memberi maklumat yang diperlukan berkaitan pelajar atau kaki tangan di pusat masing-masing agar Kementerian Kesihatan boleh menjalankan tindakan pendekatan tertumpu yang berkaitan. Baik, memasuki fasa PKPB ini, PKP bersyarat semakin banyak premis perniagaan yang diberikan kelonggaran untuk dibuka dan terbaru kerajaan turut bersetuju untuk membenarkan operasi perkhidmatan berkaitan kebajikan haiwan ini termasuk pusat equestrian. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu adalah untuk memastikan kebajikan haiwan dijaga termasuk pemberian makanan dan pembersihan kandang. Kita dengarkan penjelasan beliau. Mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk membenarkan perkhidmatan berkaitan dengan kuda ini termasuk pusat equestrian beroperasi. Tapi kebenaran itu adalah bagi kita menjaga kebajikan haiwan dan termasuk hanya berkaitan dengan pemberian makanan, pembersihan kandang dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan haiwan tersebut. Kalau kita lihat beberapa laporan dalam negara dan juga luar negara, ada kes-kes di mana kedai-kedai kebajikan haiwan dan sebagainya, penjagaan kucing, banyak berlaku kes mereka dianiaya ataupun tidak terjaga akibat PKP dan pemilik kucing tidak dapat nak mengambil mereka semula dan sebagainya. Namun pada masa sama kita melihat kepada kebajikan haiwan ini, kita juga perlu lihat kepada apa risiko yang mungkin ditimbulkan apabila kita membuka semula premis-premis penjagaan haiwan dan sebagainya. Ini satu kajian terbaru yang dikeluarkan pada Rabu mengenai kucing yang katanya berdasarkan laporan sebelum ini kita lihat ada kes-kes kucing yang didapati positif COVID-19 seperti di New York terdapat 2 kucing dan juga ada seekor harimau Malaya bernama Nadia di Zoo Bronx juga didapati positif. Ini satu kajian terbaru, kucing boleh menjangkiti kucing lain tanpa menunjukkan simptom. Ini kajian terbaru diterbitkan dalam New England Journal of Medicine dijalankan oleh beberapa pakar virus terkemuka dunia yang menunjukkan apabila mereka menjangkiti 3 kucing dengan COVID-19, mereka mendapati apabila diletakkan dalam sangkar bersama kucing lain yang sihat, yang tidak mempunyai virus itu, mereka didapati menjangkiti kucing itu dalam hanya beberapa hari namun mereka tidak menunjukkan simptom. Ada kucing sebelum ini ada yang menunjukkan simptom masalah respiratori, bernafas dan sebagainya, kurang selera makan, tetapi dalam kes-kes ini tak ada simptom. Jadi ini mereka rumuskan mereka boleh menimbulkan risiko di mana mereka boleh menjadi silent intermediate host. Mereka boleh mempunyai COVID-19 itu secara halimunan, secara tidak menunjukkan sebarang simptom. Namun pada masa ini masih lagi tiada bukti yang menunjukkan jangkitan itu boleh tersebar dari haiwan ke manusia. Namun bolehlah kita ambil langkah berjaga-jaga. Kalau kita lihat Pusat Kawalan Penyakit Amerika Syarikat CDC ada memberi amaran sebelum ini, kalau anda mempunyai haiwan peliharaan, bolehlah elak daripada mereka keluar dari rumah dan sebagainya. Juga mengamalkan penjarakan sosial bukan saja dalam kalangan manusia tapi bagi haiwan juga dengan perkembangan ini, kerana masih banyak lagi yang kita tak tahu mengenai jangkitan COVID-19 ini antara haiwan dan manusia. Ada kemungkinan, kita tak tahu lagi, masih belum dimuktamadkan lagi kajian itu. Dan kita nak lihat kepada perkembangan seterusnya, Afizi. Ya, okey, sudah pasti ramai tertanya-tanya, terutamanya mereka yang berada di Kuala Lumpur wilayah Persekutuan, yang mana kalau hari ini bermulalah solat Jumaat dan solat berjemaah termasuk solat tarawih serta solat sunat Aidilfitri akan dibenarkan di masjid dan juga surau terpilih di zon hijau wilayah Persekutuan. Dan ini adalah berdasarkan cadangan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali kelima. Bagaimanapun, bilangan jemaah yang dibenarkan adalah tidak kurang daripada 3 orang dan tidak lebih daripada 30 orang selain perlu mematuhi beberapa garis panduan yang lain. Kita dengar apa kata Dr. Zulkifli. Pertama, mesyuarat bersetuju menerima titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong supaya semua masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih boleh mendirikan solat Jumaat bermula esoklah hari Jumaat. Solat berjemaah setiap waktu juga terpakai selepas daripada solat Jumaat itulah.
termasuk solat tarawih dan solat sunat hari raya Aidilfitri. Lain-lain solat secara berjemaah di masjid, surau jemaah dan surau-surau terpilih dalam tempoh PKPB boleh dilaksanakan secara berperingkat bermula selepas solat Jumaat pada 15 Mei 2020 Masihi berdasarkan cadangan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali kelima. Mesyuarat memutuskan bahawa bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan lain solat berjemaah adalah tidak kurang dari 3 orang dan tidak termasuk imam dan tidak melebihi 30 orang. Ini untuk wilayah Perstua. Okey Nailah, dalam masa yang sama juga kita ada satu lagi nasihat yang setiap hari boleh dikatakan kita cakap kepada semua penonton Astro Awani. Bukan kita yang cakap lah, pihak berkuasa Datuk Seri Ismail Sabri, malah Datuk Dr. Noh Hisham juga menyatakan mengenai perkara ini. Apa cerita dia Nailah? Baik, ini saranan yang kami ulang setiap hari. Semua pihak diminta untuk bersedia berdepan dengan kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dikuatkuasa semula jika penurunan jangkitan wabak COVID-19 kembali meningkat. Ini kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri berkata setiap keputusan yang diambil kerajaan ketika ini adalah mungkin berbeza berbanding sebelum ini. Dan sehubungan itu beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata keputusan kerajaan bergantung sepenuhnya kepada situasi semasa dan data mengenai kadar penularan COVID-19 yang diperoleh dari Kementerian Kesihatan KKM. Mungkin kita ambil mudah dengan pelonggaran yang diberi ketika ini dengan banyak premis perniagaan dibuka dan juga masih nak ada lagi rasa meriah sambutan Hari Raya itu. Namun pada masa sama kita lihat kes-kes jangkitan COVID-19 itu masih ada. Kita lihat negara lain ada gelombang kedua, ketiga masih ada lagi apabila longgarkan sekatan itu. Jepun sudah pun melaksanakan kembali, mengetatkan kembali sekatan mereka. Jadi kita tak boleh ambil mudah dan kita boleh, kita perlulah bersedia dan terima fakta bahawa mungkin akan dilaksanakan kembali PKP yang lebih ketat. Dan banyak lagi perkongsian PKP dan juga lepas ni mungkin kita nak beralih ke berita politik, Afizi. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Okey, semalam tengah hari kita ada terima berita mengenai anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Riza Shahrial Abdul Aziz yang dilepas tanpa dibebaskan atas tuduhan pengubahan wang haram yang bernilai 1.25 bilion ringgit berkaitan dengan dana YNDB. Dia dilepaskan oleh Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Hakim Azman Ahmad yang membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan dan tertuduh mencapai persetujuan melalui representasi yang dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara 5 Julai tahun lalu. Dan Riza yang berumur 43 tahun, pemilik syarikat Red Granite Pictures mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan. Antaranya, dia didakwa membabitkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah $1.173 juta. Wang berkenaan didakwa hasil penyelewengan dana 1MDB. Dan selepas berita ini keluar, ramai yang mempertikaikan kenapa keputusan itu diambil. Katanya sepatutnya hukuman yang lebih berat dilakukan ke atas Riza Shahrial ini. Dan ada yang mempertikaikan keputusan mahkamah itu dan membuatkan beberapa percanggahan kenyataan yang dibuat oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Yang mana kalau kita lihat semalam ada satu laporan daripada Tan Sri Tommy Thomas yang menyatakan beliau menafikan bahawa beliau setuju dengan keputusan kerajaan untuk membebaskan Riza Aziz daripada tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan dana daripada akaun YNDB. Portal DH Market melaporkan Thomas menafikan membuat sebarang persetujuan untuk membebaskan Reza daripada pertuduhan sebelum ini sebelum Tommy Thomas meletak jawatan kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan sementara itu juga Nailah, ada cerita daripada SPRM. Apa cerita dia? Ceritanya seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan pembebasan terhadap Riza Shahrial Abdul Aziz merupakan pelepasan bersyarat. Dalam satu kenyataan, SPRM menjelaskan pihak pendakwaan berhak untuk mengembalikan pertuduhan dan mendakwa tertuduh sekiranya tidak berpuas hati dengan pelaksanaan
persetujuan yang dicapai. Dan hasil keputusan tersebut, kerajaan Malaysia dijangka akan menerima semula aset di luar negara yang terlibat dalam kesalahan berkenaan, iaitu dianggarkan berjumlah 465.3 juta ringgit. Dan dalam persetujuan itu juga, tertuduh dikendaki membayar sejumlah kompaun kepada kerajaan sebagai alternatif kepada pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Dan persetujuan antara pihak pendakwaan dan tertuduh melalui representasi di mahkamah adalah keputusan yang dipertimbangkan dan dipersetujui bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Namun seperti yang Afizi kata tadi, telah pun dinafikan. Ya, ini yang membuatkan rakyat, yang membuatkan netizen mula mencetuskan spekulasi kerana kedua-dua pihak menafikan. SPRM menafikan, Tommy Thomas juga, bekas Peguam Negara juga menafikan yang keputusan itu di bawah pengaruh beliau sendiri. Tapi apapun, kita ada 3 badan eksekutif yang akan membuat pertimbangan, dan kepercayaan rakyat kepada ketiga-tiga badan eksekutif ini adalah sangat-sangat sekarang ni tak tahulah berada pada peringkat mana. Kita tak tahu nak percaya pihak berkuasa ke, pejabat Peguam Negara ke, dan mereka di mahkamah yang membuatkan pertimbangan ini ke. Jadi kesemuanya sekarang ni kabur dalam kepercayaan rakyat kepada badan-badan eksekutif ini. Tapi apapun, kita akan melihat dari perkembangan semasa ke semasa kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga, dan kita akan nantikan perkembangannya, dan kami akan bawakan perkembangan ini terus kepada anda sekiranya ada maklumat lain yang kami perolehi kelak. Okey, dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada sidang parlimen yang dijadualkan akan berlangsung selama sehari pada 18 Mei ini, dan ramai tertanya-tanya sama ada sidang parlimen ini adakah ia sah di sisi undang-undang ataupun tidak. Jadi kita dengarkan apa kata pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkaitan perkara 55 perlembagaan persekutuan ini. Beliau memberitahu tidak ada mana-mana klausa dalam perlembagaan yang menyebut mengenai jumlah hari persidangan. Maksud saya persidangan pada 18 hari bulan Mei ni ia adalah menepati peruntukan perlembagaan dan juga SOP peraturan-peraturan mesyuarat, standing order mesyuarat, dan kenyataan media yang dikeluarkan oleh yang dipertua Speaker, yang dipertua Dewan Rakyat itu adalah tidak menyalahi peraturan-peraturan mesyuarat. Ditanya mengenai usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dr. Syamrahayu menjelaskan perkara 15 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat menyatakan segala perkara berkaitan dengan urusan kerajaan perlu didahulukan. Jelasnya ini bermakna usul undi tidak percaya akan diletakkan di akhir agenda selepas selesai agenda kerajaan termasuk perbahasan rang undang-undang. Baik, dalam banyak perkembangan politik ini, apa yang akan menjadi tumpuan hari ini adalah seramai 36 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedah dijadualkan menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Saliuddin Sultan Bali Shah di Wisma Darul Aman di sini. Dan beberapa adun Perikatan Nasional PN, Pakatan Harapan PH dan Bebas mengesahkan perkara itu ketika dihubungi. Dan adun Alur Mengkudu Datuk Farul Razi Zawawi berkata beliau telah menerima surat jemputan daripada Istana Anak Bukit untuk menghadap Sultan Saliuddin pada petang hari ini. Katanya betul, saya baru diterima mendapat jemputan dan jemputan saya adalah untuk sesi petang. Katanya yang juga merupakan pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Kedah, dan adun daripada DAP Teh Swee Leong juga mengesahkan telah menerima jemputan itu. Katanya esok hari ini akan menghadap Sultan Kedah pada jam 3.30 petang. Dan seorang adun PAS yang enggan dinamakan pula berkata beliau dijemput menghadap Sultan Saliuddin di Wisma Darul Aman pada jam 10 pagi. Jadi kita akan jangkakan sepanjang hari ini dari pagi hinggalah ke petang. Apa agaknya kita akan tahu mungkin dalam sekitar jam 8 pada buletin ini kita akan juga dapatkan perkembangan dari wartawan di sana, apa yang dijangkakan dalam perkembangan politik Kedah. Ya, jemputan itu dipercayai susulan perkembangan politik Kedah yang mana Adun Lunas, Azman Nasruddin serta Dr. Robert mengumumkan keluar PKR menyatakan sokongan kepada kerajaan PN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan mungkin kita akan melihat pertukaran kerajaan berlaku di Kedah dan juga pengumuman menteri besar baharu di Kedah. Itu semua akan kami bawakan di astroawni.com dan juga buletin-buletin Awni seterusnya. Justru itu, adakah kita akan mengakhiri senaman Awani pagi ini dengan video senaman yang akan kita bawakan kepada mereka? Ya, betul. Okey, kita tengok video senaman ini. PKPB kita kena duduk rumah, jadi kita akhiri Awani pagi dengan video senaman yang boleh anda lakukan di rumah.
akan berkongsi bersama anda 5 minutes flow yang anda boleh lakukan di rumah sebelum anda memulakan hari anda. Let's go.